Konsep penghayatan etika dan peradaban merupakan konsep yang perlu dititik beratkan dengan perkembangan zaman dan akan digunapakai dalam kehidupan masyarakat yang akan datang. Dengan adanya konsep etika dan peradaban dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat melahirkan masyarakat yang dipandang mulia, dihormati serta pandangan dan idea mereka boleh dijadikan sebagai rujukan kepada masyarakat lain. Konsep etika mempunyai cabang yang luas pengertiannya sehingga merangkumi bidang pendidikan, perniagaan, hubungan kemasyarakatan dan hubungan antarabangsa. Manusia yang beradab adalah manusia yang baik budi bahasa yang sopan. Orang yang memahami dan menerapkan nilai-nilai murni etika di dalam diri tidak akan sewenang-wenangnya melakukan tingkah laku yang tidak baik atau yang bertentangan dengan kehendak masyarakatnya. Segala bentuk perubahan yang berlaku di dalam masyarakat serta pembangunan ekonomi secara langsung akan memberikan cabaran baru kepada kerajaan untuk mengukuhkan kemampuan etika dan peradaban. Setiap tingkah laku ataupun perbuatan manusia di atas muka bumi ini semuanya berlandaskan etika. Etika perilaku seseorang itu menggambarkan sifat atau perbuatan yang baik atau buruk terhadap orang lain. Perkataan etika berasal daripada bahasa Inggeris iaitu etik dan juga bahasa Yunani iaitu ethos yang membawa maksud nilai-nilai serta perkara yang berkaitan dengan sikap. Manakala etika menurut Dewan Bahasa dan Pustaka membawa maksud prinsip moral dan nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan kepada seseorang. Etika juga merangkumi sifat serta perilaku seseorang tanpa mengira umur, bangsa, etnik, agama serta negara. Etika secara umum terbahagi kepada tiga iaitu etika deskriptif, normatif serta etika analitik. Etika deskriptif ialah etika yang membincangkan disiplin serta prinsip moral yang dianuti oleh seseorang dan berbeza mengikut individu, tempat, masa atau keadaan. Etika normatif merujuk kepada mengkritik, menilai atau menentukan tindakan terhadap nilai moral melalui kesan yang terhasil daripada keputusan yang dibuat. Etika analitik ataupun bahasa lainnya metaetika ialah etika yang dipelajari melalui aspek logik dan lebih bersifat filsafat daripada etika. Etika Islam mempunyai ciri-cirinya tersendiri. Ciri-cirinya yang membezakan antara etika Islam daripada etika melalui perspektif Barat. Ciri-cirinya ialah etika diukur berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak hanya menggunakan akal semata-mata. Etika Islam juga bersifat universal serta komprehensif dan ini menyebabkan etika ini dapat diterima oleh semua manusia daripada pelosok dunia. Etika Islam amat berkait rapat dengan hukum halal dan haram serta dosa dan pahala termasuklah dalam konsep ibadah. Sebagai contoh, seseorang itu akan diberi ganjaran pahala jika dia mengejarkan sesuatu pekerjaan yang baik dalam kehidupannya. Dalam etika Islam juga ada sesebuah hadis yang menyatakan bahawa setiap manusia yang lahir di dunia ini, dia diumpamakan seperti kain putih yang suci tanpa dosa. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud setiap kelahiran anak kecil dilahirkan dalam keadaan fitrah iaitu suci bersih. Melalui hadis itu, jelaslah di sini bahawa setiap kelahiran manusia di atas muka bumi ini dilahirkan tanpa dosa dan etika yang dipengaruhi oleh seseorang itu akan mempengaruhinya kelak. Peradaban menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat merujuk kepada suatu keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani serta rohani oleh sesuatu bangsa atau masyarakat. Peradaban daripada istilah bahasa Inggeris iaitu civitas dan civilization yang membawa maksud bandar atau kota. Manakala daripada istilah bahasa Arab iaitu dana membawa maksud agama dan kehidupan agama dan juga madana yang bermaksud pembukaan bandar serta kehalusan budi pekerti. Peradaban amat berkait rapat dengan tamadun. Tamadun menurut Syekh Naqib Al-Attas iaitu satu keadaan kehidupan insan bermasyarakat
yang telah mencapai tahap kehalusan tata susila dan kebudayaan luhur bagi setiap masyarakat. Manakala merujuk Jacques Hawk, tamadun merujuk kepada kualiti tinggi yang dimiliki sesebuah masyarakat. Orang-orang Greek seperti Strabo menganggap bahawa masyarakat yang tidak mempunyai tamadun adalah masyarakat yang tidak bertamadun. Dalam peradaban haruslah mempunyai kemajuan dari segi spiritual maupun fizikal. Spiritual merujuk kepada rohani, iaitu berakhlak mulia, hati budi, lemah lembut, sopan santun serta intelek jati diri. Fizikal merujuk kepada jasadi seperti fasiliti serta sistem infrastruktur dan teknologi. Elemen-elemen tersebut amat berkait rapat kerana elemen fizikal berfungsi untuk menambah baikkan elemen spiritual. Pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian di Malaysia. Faktornya yang pertama ialah sistem kepercayaan dan agama. Di Malaysia, masyarakat kita terdiri daripada pelbagai bangsa dan juga agama. 3 bangsa utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Setiap bangsa itu mempunyai agama masing-masing. Walau bagaimanapun, kita sebagai rakyat yang beretika mestilah menghormati antara satu sama lain, dan ini akan mendorong kita kepada hubungan masyarakat yang lebih harmoni. Sebagai contoh, pada sambutan Tahun Baru Cina, rakyat kita saling mengadakan sambutan tanpa mengira kaum. Selain itu, pada sambutan Hari Raya Aidilfitri pula, penganut agama Islam turut menjemput mereka yang beragama lain untuk datang ke jamuan rumah terbuka. Di sini saya dapat katakan bahawa bangsa dan agama yang berbeza tidak akan menjadi penghalang buat kita untuk membentuk peradaban yang berkualiti antara satu sama lain. Faktor yang kedua ialah penempatan masyarakat. Masyarakat kita ni kebanyakannya hidup di kawasan kejiranan seperti kawasan taman perumahan dan juga kampung. Jadi, apabila aktiviti kemasyarakatan berlangsung, kita dapat memupuk semangat kejiranan antara satu sama lain, sekaligus dapat membentuk peradaban yang berkualiti. Di sini saya dapat katakan bahawa bagi menjamin kesejahteraan dalam peradaban masyarakat yang berterusan, aktiviti kejiranan perlulah dilakukan secara berskala agar peradaban antara masyarakat Malaysia sentiasa terjaga. Yang seterusnya ialah peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jaga hayat. Kualiti kehidupan di sini merujuk kepada pelbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial dan juga pendidikan. Tapi dari sudut individu, seseorang itu amatlah penting untuk menjaga kesihatan fizikal dan juga mental, kerana berdasarkan itulah kualiti kehidupan dapat diambil kira. Berdasarkan kajian Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2019, kadar jangka hayat bayi perempuan menunjukkan peningkatan sebanyak 0.4%, manakala bayi lelaki pula mencatatkan penurunan sebanyak 0.1%. Di sini saya dapat menunjukkan bahawa kat Malaysia ni terdapat sedikit penurunan dari segi jangka hayat. Jadi, semua pihak tidak boleh ambil ringan tentang hal ini dan mestilah cakna tentang perkara ini. Yang keempat ialah sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur. Golongan yang paling atas ialah Agung sebagai Ketua Negara, kemudian diikuti dengan Perdana Menteri sebagai Ketua Kerajaan dan seterusnya diikuti dengan badan-badan kerajaan dan juga rakyat-rakyat biasa. Setiap golongan itu memainkan peranan yang penting dan dari situ kita dapat mewujudkan peradaban yang berkualiti antara rakyat dan juga pemimpin. Yang terakhir sekali ialah bahasa yang serumpun. Disebabkan masyarakat kita yang terdiri pada berbilang kaum, terdapat pelbagai bahasa yang digunakan dalam komunikasi seharian. Sebagai contoh, bahasa Melayu ialah bahasa utama yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Selain itu, bahasa Inggeris pula dijadikan sebagai bahasa pendua dalam golongan masyarakat. Melayu bermula dengan zaman kegemilangan Sultan Melayu Melaka, dan kemudian tanah Melayu telah dijajah oleh 4 kuasa jajahan utama di dunia, iaitu Portugis, Belanda, British dan juga Jepun.
Selepas itu, Melayu juga pernah diambil alih oleh Parti Komunis Melayu. Dan selepas itu, akhirnya British mengambil alih semula tanah Melayu dan membantu tanah Melayu untuk mencapai kemerdekaan mereka yang sendiri. Dan akhirnya tanah Melayu dinamakan sebagai Malaysia. Pluraliti ialah masyarakat majmuk yang berada di sesebuah negara seperti negara Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum yang berbeza. Dan pluraliti di Malaysia berlaku secara paksaan dan pernah berlakunya pluraliti biru yang menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969. Antara proses yang telah dijalankan dalam pembentukan kelompok masyarakat ialah proses segregasi, proses akomodasi, proses asimilasi dan juga proses amalgamasi. Yang pertama ialah proses segregasi. Proses segregasi ialah proses yang memisahkan antara etnik yang berlainan. Dan proses segregasi terdapat dua jenis. Yang pertama ialah segregasi yang didasari oleh undang-undang, ialah segregasi yang berlaku dengan campur tangan daripada pihak berkuasa, dan manakala segregasi yang tidak didasari undang-undang pula ialah segregasi yang berlaku secara rela. Yang kedua pula ialah proses akomodasi. Akomodasi ialah sebuah proses yang memerlukan kerjasama antara dua atau lebih pihak dalam mencapai satu matlamat yang boleh memuaskan hati semua pihak. Akomodasi ialah salah sebuah faktor penerimaan yang berbeza antara setiap etnik yang membolehkan setiap etnik lebih mengenali satu sama lain. Proses yang ketiga pula ialah proses asimilasi. Proses asimilasi ialah proses yang membolehkan setiap kaum untuk berkongsi nilai mereka kepada kaum yang lain. Dan proses asimilasi terdapat dua jenis. Yang pertama ialah asimilasi daripada segi budaya dan asimilasi daripada segi struktur. Dan di Malaysia terdapat berlakunya asimilasi yang jenis bersegmen, kerana asimilasi yang jenis bersegmen ialah asimilasi yang berlaku hanya pada masa-masa tertentu. Dan hal ini kerana sumbangan asimilasi ini daripada setiap etnik yang berada di Malaysia. Akhir sekali ialah proses amalgamasi. Proses ini berlaku apabila perkahwinan antara dua kaum yang berbeza berlaku secara besar-besaran, dan hal ini dapat mewujudkan lagi sebuah kaum yang baru. Etika dan peradaban negara. Etika merupakan perkara yang penting dalam masyarakat di sesebuah negara, manakala perpaduan merupakan sistem dan tahap perkembangan sosial bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Hasil gabungan etika dan peradaban yang diamalkan oleh rakyat di sesebuah negara akan melahirkan suasana perpaduan. Perpaduan telah menjadi satu matlamat yang penting, terutamanya negara Malaysia yang mempunyai masyarakat berbilang kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana perpaduan sesebuah negara akan melahirkan kehidupan yang harmoni dan tenteram tanpa mengira bangsa dan budaya, agar rakyat dapat menikmati kehidupan mereka dengan selesa tanpa rasa ketakutan dengan pergolakan. Dalam kehidupan seharian kita, momen perpaduan di antara masyarakat sering kita lihat. Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah pada akhir tahun 2021, Malaysia telah dikejutkan dengan situasi banjir kilat yang berlaku di beberapa buah negeri, termasuklah ibu negeri Selangor. Ketika peristiwa itu berlaku, dapat kita saksikan ramai rakyat Malaysia dari pelbagai negeri telah mengambil kesempatan untuk turun menghulurkan bantuan tanpa mengira bangsa, status dan agama. Selain itu, dalam aktiviti sukan, pasukan Malaysia juga telah menghantar pemain yang terdiri dari pelbagai bangsa. Hal ini dapat kita lihat dalam barisan pemain bola sepak negara yang terdiri dari pelbagai bangsa seperti Kogili Swaran Raj, Safawi Rashid serta pemain badminton nombor 1 Malaysia Lee Zijia. Tambahan lagi, apabila adanya perlawanan yang melibatkan pemain negara Malaysia, dapat kita saksikan semua bangsa tanpa mengira kaum, keturunan dan agama sama-sama turun memenuhi kerusi stadium bagi memberi sokongan kepada pemain negara. Seterusnya, seperti kita sedia maklum, pegawai yang bertugas di hospital sama ada doktor, jururawat,
pegawai keselamatan dan sebagainya juga terdiri dari berbilang bangsa. Kelainan bangsa bukanlah satu halangan untuk mereka terus berkhidmat memberikan rawatan dan menjaga keselamatan pesakit. Malah, mereka juga memastikan pesakit pulang dengan kegembiraan kerana telah dirawat dengan baik. Etika dan peradaban merupakan perkara yang perlu dititik beratkan dalam kalangan rakyat di sesebuah negara agar perpaduan antara rakyat akan terus berkekalan. Satu titik hitam yang pasti tidak dapat dilupakan oleh rakyat di negara kita ketika negara berada dalam situasi darurat kerana bukan sekadar berlaku pertumpahan darah, malah kacau bilau yang berlaku pada tanggal 13 Mei 1969 itu hampir menghancurkan negara Malaysia. Setiap rakyat Malaysia perlu mengambil iktibar daripada peristiwa itu agar kejadian rusuhan yang hampir menjatuhkan Malaysia itu tidak lagi berulang. Etika dan peradaban pasaran. Pada era pro-kolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sara diri iaitu kegiatan ekonomi yang paling asas dan hanya mampu untuk menanggung keperluan diri dan keluarga. Contoh ekonomi sara diri yang dijalankan ialah menternak binatang, memungut hasil hutan dan menanam padi. Kelebihan hasil akan ditukar dengan barang lain menggunakan sistem barter. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pula, kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting dalam masyarakat disebabkan oleh kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Contoh hasil dagangan ialah biji timah yang dipasarkan ke China, India dan Jepun. Pada era pro-kolonial, British dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi di negeri-negeri tanah Melayu dengan pembukaan lombong biji timah dan ladang getah serta kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran dari China dan India. Walaupun ekonomi tanah Melayu terus berkembang, British menggalakkan masyarakat Melayu untuk terus terlibat secara peribadi dalam aktiviti pertanian tradisional dan tidak diberi peluang untuk terlibat dalam sektor lain seperti perlombongan dan perladangan. Pada era pasca kolonial, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Kesannya, persaingan bersih tanpa penipuan. Oleh itu, amat penting untuk sesebuah negara mengamalkan etika dan peradaban yang betul agar negara dapat membangun dari segi ekonomi, sosial, politik serta hasil pasaran negara akan meningkat. Dapat diringkaskan, konsep etika dan peradaban dari segi masyarakat, negara dan pasaran wajar dititik beratkan oleh masyarakat. Konsep ini perlu dipupuk sejak kecil lagi bagi melahirkan masyarakat yang berpegang teguh dengan konsep etika dan peradaban. Tanpa konsep ini, peradaban yang baik tidak akan tercapai. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, etika menjadi panduan hidup ketika berada dalam keluarga, organisasi maupun masyarakat.